Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi berkenaan dengan copyright clearance center. Untuk kali ini saya akan share berkenaan dengan macam mana kita nak apply ataupun macam mana kita nak mengisi boran CCC ni. Okay. Yang paling penting sekali ialah ini berkenaan tip and trick dia. Saya akan share macam mana kita nak dapatkan. Yang paling penting sekali ialah ia akan free, percuma, right? Kita tak mahu bayar. Contohnya figure yang kita ambil itu kita tak mahu bayar kerana kalau kita silap satu figure hampir RM400 kita kena bayar. Jadi tak perlulah kita, kalau ada yang percuma, lebih baik kita cuba kaedah-kaedah untuk mendapatkan figure yang percuma. Okay. Yang paling penting sekali ialah we need to know, okay, we need to know that which source of figure to cite. Dalam kes ini saya akan fokus kepada figure, right? Figure to cite ni yang paling maksud saya ialah kita tahu artikel mana dan publisher dia apa. Dan kita kena tahu paper ataupun review paper yang kita tengah tulis sekarang ni kita nak publish di mana. Biasanya kita dah tahulah, right? Kita dah tahu kita nak publish di mana. Saya ambil contoh. Okay, katakan figure dalam jurnal yang dipublish oleh Elsevier dan kita nak publish manuskrip kita ataupun review kita ke dalam Wiley. Ini akan free sebab Elsevier dan Wiley ada dalam senarai copyright center ni. Sama juga apabila kita jumpa satu figure yang cantik dalam Wiley, right, dalam jurnal Wiley, kita nak guna dan kita nak publish kemudian dalam Springer. Ini juga free. Okay, sebab Wiley dan Springer are listed dalam copyright center ni. Okay, dalam kes yang ketiga ini, ACS, American Chemical Society, figure tu dalam American ACS, right? Dan kita nak publish dalam satu jurnal yang tidak ada dalam senarai CCC ni. Right? ACS memang ada dalam senarai CCC ni, tetapi yang kita nak submit tu, yang kita nak publish kemudian itu tak ada dalam ni. Yang ini akan berbayar. So kita cuba elakkan publish dalam others ni. Nanti saya akan tunjuk di mana keluarnya perkataan others ini. Okey, sekali lagi yang paling penting mesti publisher itu tersenara, listed dalam copyright clearance center. Kalau tidak, jangan guna figure tersebut. Okey. Satu lagi ialah bilangan figure. Bilangan figure yang kita nak ambil dalam satu-satu artikel. Biasanya saya akan ambil satu figure saja bagi satu artikel. Setengah publisher dia benarkan hingga maksimum percuma. Kalau yang keempat tu dah start kena bayar. Okay. So tip dia paling mudah guna satu ataupun dua saja sebab mungkin artikel tersebut sangat cantik, right? Jadi kita nak maximize, kita boleh ambil dua ataupun tiga. Tapi paling baik ambil satu je lah. Okay. Okey, berkenaan dengan citation dalam figure caption, ini contoh dia. Ini contoh dia figure caption untuk figure nombor 8 ini. Yang saya masukkan dia ini. Okey, yang ini. Perkataan yang wajib kita kena tulis selepas citation tersebut ataupun selepas kita dapat copyright. Okey. Bagi setengah jurnal, dia tak penting benda ni. Dia cuma cakap ataupun kita cuma tulis adapted from the figure 3.6. Contoh reference tu nombor 36. Dia tulis, dia tak nyatakan dengan jelas, tak perlu perkataan yang dia sediakan. Jadi saya tulis macam inilah. Kebanyakan ini daripada Elsevier. Okay, Elsevier, bagi saya suka publish kat Elsevier sebab dia tak kisah sangat. Right, dia tak kisah sangat perkataan. Ataupun kita rajin sikit, kita boleh tulis selepas saja citation reference atau citation tersebut dalam figure caption kita sambung copyright publisher yang tahun tersebut published by Elsevier. Okay. Bagi jurnal macam RSC ataupun John Wiley, dia memang
bila kita isi semua barang tersebut, di hujung tu memang dia minta, purposely dia minta sila tulis perkataan ini selepas reference tersebut. Sama juga dengan John Wiley dan tak silap saya sama juga dengan ACS. Dia orang very particular terutama dengan perkataan ini. Sebab itulah kalau kita ada banyak figure kan, dia punya figure caption dia panjang sangat. Okay? Itu antara syarat dia lah. Tapi tak apalah, kita ikut saja dia. Okey, sekarang yang akhir sekali ialah macam mana kita when we want to apply. Bagi saya pecahkan kepada 3 keadaan, okay, 3 situation. Semasa kita menulis lagi, kenapa kita mesti apply ataupun kita yang sebenarnya check sama ada dia percuma ataupun bayar. Okay. Bila kita menulis, kita ambil satu figure, kita nak tahu figure itu free ataupun berbayar. Okay. Kalau free, dan kita teruskan menulis lah. Kalau berbayar, jangan cite langsung lah figure tersebut. Okay. Keadaan nombor 2 ialah apabila ada setengah publisher tu, dia apabila kita nak submit, dia minta awal-awal lagi kita punya application copyright tu. Maksudnya dia minta kita included masa submission. Okay, saya tak suka yang ni sebab isu dia ialah bila kita apply copyright ni, katakan kita ada 30 figure copyright. Tapi at the end of the day, bila kita submit, dia reject paper kita. Jadi, kita kena redo again untuk submit kepada jurnal yang lain. Jadi, banyak kerja lah kita. Dah buat dah dulu, reject and then buat sekali lagi, so buang masa. Apa yang paling saya suka sekali ialah bila kita nak submit pada satu jurnal tu, kita tak apply lagi. Right? Kita tak apply lagi copyright, tapi kita dah check. Kita dah check bahawa ia ada percuma, cuma kita tak apply lagi. Sebab kita nak tunggu decision. Katakanlah kita submit, tunggu sebulan 2, and then dia hantar email kata, okay, your paper have been accepted. Barulah kita terus apply copyright. Dan bila final nanti, masa proofread nanti, barulah kita attach semua copyright nanti. Right. Okay, mari kita tengok contoh dia. Okay, saya ada satu contoh sini. Kita nak ambil figure ini. Okay, kita ada satu contoh. Ini adalah satu artikel yang saya jumpa dalam Journal Processes. Dan kita tengok bahawa kita nak ambil satu figure saja, iaitu figure nombor... Okay, yang ini. Kita tengok figure dalam 4 ini, kita nak ambil yang ini saja. Okay. Kita kata, okay, this very good. Dan kita nak guna untuk review paper kita. Jadi, kita tengok balik. Inilah figure yang kita akan ambil. Okay, so kita tulis semua ni. Okay, sekarang macam mana cara dia kita nak apply copyright? Saya ni malas sikit. So, apa saya buat ialah saya copy title ni. Okay, saya copy title ni. Saya akan masuk Google Scholar. Okay, saya type Google. Okay, saya pergi terus kepada Google Scholar. Okay. Saya paste title tersebut di sini. Search. Okay, ini paper tersebut, right? Ini paper tersebut. Jadi kita klik satu lagi sebab kita nak pergi kepada publisher punya website dia. Okay, apa yang kita nak cari ialah yang ini. Get copyright and content. So, kita klik di sini. Dan terus dia akan pergi kepada copyright punya link. Okay, CCC right link. So, inilah dia paper tersebut. Dan inilah tempat yang kita akan isi. Okay, untuk pengetahuan semua, sekarang ni saya cuma nak tengok, nak check sama ada free atau tidak. Jadi, tak perlu saya login. Kalau kita confirm paper dah kita accepted dah, ataupun kita nak submit certain journal, kita sign in dan nanti kat ujung nanti dia akan ada next. Macam biasa. Alright. So, sekarang kita nak isi. Contoh, kita nak guna ini dalam reuse in a journal atau magazine. Kita klik kat sini, a journal. Okay. Baru dia buka yang lain. I am and kita akademik lah.
Okay, kita daripada academic, educational institution. Okay. So the intent publisher is the new work is kita nak publish di mana? Katakanlah kita nak publish dalam okay, dia daripada Elsevier. Okay, kita nak publish dalam Springer, right? Kita ada tak Springer dalam ni? Springer, okay, sama ada Springer Nature ataupun Developer Musyawarah. Ini kompeten yang sama. Kita klik ni. Betul. Okay, and then I would like to use figure, right? Ini perkataan figure. Kita ambil figure. Okay, berapa figure yang kita nak ambil? Yang tadi satu je lah. Kita ambil satu saja. Okay. Okay, my format is biasanya saya ambil elektronik je. Tak kisahlah sama elektronik ataupun print and electronic. So, saya klik elektronik. I am the author of this Elsevier article tak? Paper ni ialah daripada Yuan ni, bukan kita. Jadi, kalau kita punya lagi mudah, lagi percuma. Okay. No. Adakah kita, it will be translating kepada another language? No. Right. So, kita kan the last one ni kita tahu sama ada dia free ataupun tidak. Kita klik quick price. Okay, nampak tak ini? Ini kosong, maksud dia free lah. Jadi saya boleh guna reference ini. Okay. Satu lagi ialah saya cerita kat sini ialah katakanlah maksimum dia ialah 3, right? Apa akan jadi apabila kita naikkan bilangan figure yang kita nak cite? Contoh katakan saya buat 2. Okay, saya buat 2 figure saya nak ambil. Tengok. Free ke tak? Okay, masih lagi free. Kosong, right? Kosong jadi. Kita naikkan 3 artikel. 3 figure. Kita tengok. Free ke tak? Okay, masih lagi free. Okay, cuba tengok yang last kan ya. Kalau kita naik lebih pada 3, 4. Apa akan jadi? Kita ambil 4 figure dan okay, dah berbayar. So, cuba elakkan, right? So, dengan kata lain, artikel ini kita boleh ambil maksimum 3 figure saja. Lebih pada itu berbayar. So, cuba elakkan daripada lebih pada 1. Okay, sekarang kita nak check sama ada kita nak publish dalam tempat lain, right? Sekali lagi, quick price, kita letak 1. Kosong, Katakan kita nak publish ni dalam, ini saya masukkan dengan others. Klik others. Okay. Figure 1 saja. Dan kita klik quick price. Cuba anda tengok walaupun kita minta kita nak 1 saja figure tapi dah berbayar. So be careful lah. Tip yang paling mudah kita publish dalam publisher yang popular lah, bukan yang publisher baru, sama ada buku ataupun book chapter yang baru yang tidak ada dia punya tu tak ada dalam persatuan CC ni lah. Okay. Itu yang penting sekali yang saya nak share dengan anda semua. Tolong check dulu, okay? Tolong check dulu sebelum kita ambil mana-mana figure. Okay? Dan dia punya soalan ini, isi borang yang ini berbeza daripada satu publisher kepada publisher. Katakan anda dalam nak apply daripada artikel daripada ACS, American Chemical Society. Dia akan ada lain sikit sini. Dan sekali dia akan keluar perkataan ini. Okey, sila tulis perkataan copyright dan seterusnya. Okey, kalau anda confirm semua, dah siap, semua dah ready dah, paper pun dah editor kata accepted, anda sign in dan anda continue. Nanti akan ada keluar perkataan continue. Right, dalam kes ni saya cuma nak check sama ada dia free ataupun tidak. Okey, dah hampir 15 minit. Jadi saya rasa saya dah cover dah semua. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.